السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama bagi bulan ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Baik, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung dalam bab pembacaan adab-adab seorang murid. Baik. Islam ini adalah agama yang mementingkan adab dan akhlak. Sebab itulah salah satu daripada tujuan Nabi SAW diutuskan adalah liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan, membaiki akhlak. Dan Nabi SAW diajar adab dan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, yang telah mengadabkan aku adalah Tuhanku dan yang mencantikkan adabku, fa ahsana ta'dibi, maka cantiklah adabku tadi itu. Adab ini termasuk daripada kalangan akhlak, adab. Segala benda yang kita buat, dia ada adab-adab yang perlu kita lakukan, termasuk masuk tandas, keluar, makan, minum, bergaul dan sebagainya. Apatah lagi adab apabila seorang itu menuntut ilmu daripada seseorang yang lain, maka perlunya ada adab di situ. Adab ini adalah bagi membezakan ataupun memuliakan guru, yakni yang penyampai ilmu, dan juga anak murid. Kerana jika tidak ada perbezaan di antara guru dan anak murid, maka ilmu itu susah untuk disampaikan kepada anak murid. Anak murid tersebut payah untuk menerima ilmu tersebut kerana tidak ada pembezaan ataupun memuliakan guru itu tadi. Apabila nak menyampaikan ilmu, nak memberi kepada sesuatu ini, maka perlunya gurunya berada di atas dan anak murid berada di bawah, seperti mana kita tuang air daripada teko ke dalam gelas. Maka perlu teko yang tuang air itu berada tinggi, barulah dia boleh masuk ke dalam gelas tadi. Kalau tidak, kalaulah teko dan gelas itu berada di satu level yang sama, maka agak mustahil untuk menyampaikan ilmu tadi. Makanya kalau seorang murid tidak menghormati guru dia, tidak memuliakan guru dia, tidak menjaga adab dia, dia menganggap guru dia sama dengan dia, maka payah untuk dia terima sesuatu daripada guru dia. Baik. Adapun adab-adab, kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Seorang murid terhadap gurunya, maka iaitu yang pertama, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam terlebih dahulu kepadanya sebagai tanda hormat kepada guru, memuliakan guru. Maka kalau terserempak dengan guru, dia bagi salam dulu. Terbalik kita hari ini selalunya guru yang bagi salam dulu. Kalau sekolah dulu nampak cikgu, bukan takat tak bagi salam, lari nampak cikgu, pusing jauh kan. Bukan daripada dulu, kadang-kadang sampai ke tua ni. Dulu tu cikgu balik kampung kadang nampak cikgu disiplin lama tu. Dulu cikgu disiplin lama, garang tu. Takut nak jumpa pasal malam. Pasal malam je, bukan kat sekolah, cikgu tu pun dah pencet lama dah. Itu tidak sepatutnya, kerana sepatutnya kita jumpa guru dulu. Tapi beza Nabi dengan para sahabat. Para sahabat kata, kami tak pernah ada chance nak bagi salam pada Nabi. Selalu Nabi ni macam mana sekalipun, selalu dia bagi salam dulu. Dia akan nampak sahabat-sahabat. Bahkan ada sahabat-sahabat yang dia bersembunyi sebab nak bagi salam pada Rasulullah SAW punya pasal.
Dia sembunyi, baru keluar nak bagi salam. Rasulullah nampak. Rasulullah bagi salam dulu kepada dia. Ini Rasulullah SAW. Ini Allah Ta'ala beri kemuliaan dan kelebihan kepada dia. Bahkan penglihatan Nabi SAW bahagian belakang sama macam depan. Jadi tak perlu nak bersembunyi dengan Nabi SAW. Penglihatan Nabi kat belakang, Nabi punya rear view tu, belakang tu, macam kita punya reverse cam tu. Macam kita bawa kereta pakai reverse cam. Jadinya kita boleh nampak penglihatan belakang dengan depan sama Nabi SAW. Jadinya para sahabat yang buat apa belakang Rasulullah SAW tahu dan Rasulullah SAW boleh nampak. Maka bagi salam. Salam ini bagi salam terlebih dahulu kepada guru. Yang kedua, jangan membanyak bercakap di hadapan gurunya. Ini bila mengajar lah maknanya. Bila mengajar, dia cikgu mengajar kat depan, dia pun mengajar juga kat belakang. Payahlah, dia memang tidak dapat apa yang guru tersebut sampaikan. Bahkan dia akan menyebabkan guru tersebut hilang semangat ataupun hilang fokus bila nak mengajar. Cikgu mengajar depan, ustaz mengajar depan, tapi belakang tu orang tidak fokus. Ni tidak termasuklah kalau kita zaman moden hari ni, bukan sekadar bercakap-cakap di belakang, tapi bercakap-cakap dengan telefon. Maknanya apa? Dia sibuk type, tulis, apa semua duk main telefon. Jadi ini menyebabkan orang yang nak menyampaikan ilmu tadi, dia rasa macam orang yang duduk di hadapan dia tidak berminat dengan ilmu. Jadi dia pun mungkin akan pendekkan penyampaian dia akan mungkin sampai secara simple saja kerana dia anggap orang depan ni tidak berminat. Begitu juga anak-anak murid dalam kelas, bila anak murid tidak menunjukkan minat, maka tok guru yang mengajar pun akan rasa anak-anak murid ni tak minat sangat, maka dia ajarlah, sebutlah perkara yang biasa disebut tapi tidak sampaikan lebih lagi. Tapi kalau anak murid ni menunjukkan minat lebih, mungkin dia akan sampaikan lebih lagi, akan dapat ilmu lebih lagi daripada kebiasaan. Seperti mana kita kalau orang tu kita bagi makanan kepada dia, dia pun macam tak minat dengan makanan yang kita bagi tu, kita pun mungkin macam tak payahlah, ni last bagi makan kat dia, kalau bagi pun lebih kurang je lah, dia pun tak makan sangat makanan kita masak. Tapi kalau kita bagi makanan, bagi sop lutut contohnya kan, makan sampai kemung-kemung perut habis, memang seronok sungguh dapat sop lutut. Jadinya orang yang masak sop lutut ni rasa seronok nak bagi lagi. Begitu juga dengan ilmu ni, orang yang bagi ni, jadinya orang yang bagi ni jadi tidak semangat kalau anak murid di hadapan tidak menunjukkan minat dan bercakap-cakap di belakang. Saya pernah sekali ada orang jemput saya bagi tazkirah dekat Jumble Sale. Dia jualan dalam dewan, tengah-tengah tu ada jualan, tengah-tengah tu atas ada stage orang main muzik. Dia panggil saya untuk selingan tu bagi tazkirah. Ada tuan-tuan ingat ada orang nak dengar ke kalau dah sibuk jual beli apa semua tu? Saya pun orang jemput, kita datang lah. Datang tengok macam gitu, orang tengah jual beli. Belakang bila musician dia berhenti rehat, ahli muzik dia berhenti rehat, dia keluar isap okok ke luar tepi. Depan tu orang semua berjual beli. Saya bagi introduction, cerita sikit. Nampak gaya tak ada orang dengar gini ni. Macam mana nak bagi orang tertarik perhatian orang dengar ni. Saya tukar tajuk kepada muzik ni asalnya ikut pendapat 4 ulama haram sebenarnya. Saya sebut begitu. Akhirnya geng-geng main muzik tadi berhenti, padam rokok masuk dalam dengar. Mula-mula dia duduk luar, tak ada orang dengar. Kita fikir habislah, tak ada orang dengar ni, kita pun jadi mati idea tuan-tuan. Nak bercakap-cakap tak ada orang dengar, macam cakap dengan dinding. Saya tukar tajuk, saya pusing, cakap asalnya hukum main muzik ni ikut 4 mazhab haram sebenarnya. Tak ada pun 4 mazhab ni kata harus muzik. Yang game muzik ni padam rokok masuk semua ikut pintu keluar. Okey, barulah saya pusing cerita tu. Barulah saya ulas balik hukum muzik ni ikut pendapat Imam Ghazali, macam mana Ibn Hazm ke bagaimana, urai Dr. Yusuf Qardawi macam mana, kenapa dalil muzik ni sebagai ulama kata haram, kenapa kata harus pula. Barulah ada pendengar dekat depan tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan kalau kita ni cakap orang tak dengar depan, memang tak ada hilang mood tu tak bercakap, hilang audience tu. Baik. Kemudian yang ketiga, jangan ia bercakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Ni dia bercakap sebelum guru bertanya. Maknanya guru tidak bagi peluang untuk tanya dulu, dia dah tanya dulu. Dia tengok keadaan dan tengok situasi kuliah ataupun tempat pengajian tu. Ada yang memang kita kena tanya guru dulu sebab kadang-kadang takut tajuk tu jauh, last sekali nanti takut nak pusing balik ke tengah-tengah tajuk yang bincang tu, takut lupa. Ada keadaan begitu. Tapi kalau dalam ceramah ataupun majlis yang umum, kalau tanya soalan tengah-tengah, dia akan mengganggu kepada tukang bagi ceramah tu nanti. Idea jadi start hilang. Idea ni dia macam air juga, datang mengalir. Kalau orang stop kejap, dia akan mengalir melimpah, mungkin dia akan ada benda yang dia tertinggal nanti. Point tu dia jadi terlepas. Jadinya Imam Ghazali sebut bahawa jangan bercakap sebelum guru bertanya kepadanya. Jangan ia bertanya
kepada gurunya sebelum ia meminta izin. Minta izin dulu kepada guru untuk tanya soalan. Kerana kalau bertanya soalan tanpa minta izin kepada guru, maknanya dia tidak angkat tangan dulu. Kan biasa kalau kita nak minta izin, paling kurang kita angkat tangan dulu soalan. Maka kalau guru tu bagi peluang lah, dia boleh bertanya soalan. Tapi kalau guru tu, kalau dia terus bertanya soalan begitu, dia kurang adab dia dengan guru dia kerana tidak meminta laluan dulu. Jangan ia menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti ia berkata, si fulan itu menyalahi akan engkau kata itu. Satu, dia tunjuk tidak puas hati ataupun rasa guru dia menyangkal pendapat guru dia. Ini satu benda yang kita kena jaga juga. Dia kadang-kadang ada orang yang dia kita ni, semua orang ada ilmu masing-masing. Semua bukannya orang baru duduk mengaji agama, dah dengar banyak ceramah apa sebelum ni. Jadi ini dia dah dengar benda lain sebelum ni. Jadi dia kata, ustaz ni ngajar lain pula, itu ustaz ni ngajar lain pula, dia kata. Jadi ini dia menunjuk rasa macam ustaz ni ngajar macam tak apa kena, dia kata ni. Ataupun dia memilih-milih, tengok ustaz ni ngajar tak best, dia kata. Ustaz ni ngajar best, dia kata. Ada ustaz datang, ada ustaz tak datang kadang-kadang. Jadinya begitu akan menyebabkan ilmu tersebut tidak sampai juga. Kenapa? Kerana kita kalau nak menuntut ilmu, kita kena kosongkan diri kita dan sedia menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ini adab dalam belajar. Mana kalau kita dah sedia nak belajar, jangan kita datang dengan ego kita, dengan kita ada sifat dah tahu. Kalau kita datang dengan ego, dia kata aku pun tahu benda ni, aku pun tahu hadis ni, aku pun tahu cerita ustaz cerita ni, maka kita tidak akan nampak satu benda yang baru kerana kita rasa kita dah ada. Seperti mana sebuah gelas ni penuh, bila gelas dah penuh, mana mungkin akan dapat tuang air yang baru? Pasti akan melimpah. Air tersebut tidak dapat masuk dalam gelas, dia akan melimpah keluar. Begitu juga orang yang berasa diri dia penuh, berasa dia tahu, guru tersebut nak sampaikan ilmu, pasti tidak akan masuk kepada dia, akan melimpah keluar kerana orang tersebut datang dengan perasaan dia sudah tahu. Tapi kalau orang tersebut datang dengan ikhlas, memang dia ni nak belajar sesuatu. Kerana tuan-tuan, kita belajar ni tuan-tuan sedikit sangat. Kadang-kadang ada yang kita baca tu, kita dah belajar daripada satu guru, tapi ada kawan kita belajar daripada guru yang lain, kita dengar dia sebut, kita rasa, ada benda baru yang aku dapat daripada benda ni. Benda ni dulu aku dah baca banyak kali, tapi tak perasan benda ni. Rupanya dia belajar tu nampak benda ni ada tu benda sebut, tu benda sebut. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengar tok guru pondok mengajar, Masya Allah, hebat diorang ni tuan-tuan. Sebab tu orang mengajar pondok ni, tuan-tuan tengok tok guru pondok ni, dia hurai 2 baris daripada kitab tu. 1 jam kuliah tuan-tuan. 2 baris. Tuan-tuan tengok Ustaz Azaidul kan, kitab-kitab dia ngajar. Sebab tu kitab-kitab turas ni nipis je tuan-tuan. Kitab turas ni nipis, harga RM4, RM6. Sebab apa? Sebab dia nipis. Dan dia tak ada perenggan, sebab tu yang dia boleh nipis. Memang sambung dari atas bawah. Sebab tu tuan-tuan tengok tok guru pondok, saya selalu dengar kadang-kadang bila tengok dia hurai satu bab tu, 1-2 baris je ayat tu, kita rasa macam amazing lah dia punya huraian ni. Kita pun tak pernah dengar apa yang dihurai ni. Memang satu benda yang lain. Ini menunjukkan bahawa apa, benda tu walaupun kita rasa kita dah tahu, tapi kita kena duduk juga. Kalaupun kita kata ustaz ni mengajar benda yang kita dah tahu, kita datang dengan lapang dada, kita kosongkan diri kita, mungkin kita akan nampak satu benda yang baru daripada benda yang kita macam kita kata kita dah tahu tadi. Kemudian yang keenam, ataupun dia tunjuk kata tidak puas hati. Maknanya dia kata, yang ustaz sebut ni salah, dia kata. Saya dengar lu ustaz orang lain sebut begini-begini, dia kata. Ustaz begini sebut begini-begini, dia kata. Dia kata dia pula menyalahkan ustaz sebut kan. Padahal kita pun tahu mengaji agama ni memang ada banyak pendapat ulama. Bahkan kita belajar akademik pun ada banyak school of thought kan. Dulu orang kata demam letak air panas. Lepas tu ada orang kata demam letak air atas kepala. Lepas tu ada orang kata demam letak macam-macam lah tuan-tuan. Ada orang kata melecur letak ni, ada orang kata melecur letak kicap, ada orang kata melecur letak ubat gigi, ada orang kata melecur letak garam. Tu letak kunyit goreng terus sekali tuan-tuan. Dia macam-macam pendapat. Ni kita panggil perbezaan pemikiran. Orang begini sebut begini, orang sebut begini. Begitu juga dalam ilmu agama. Sebab itulah adanya mazhab. Mazhab ni apa? Cara imam tersebut menghuraikan hukum tu daripada dalil. Imam Ahmad bin Hanbal hurai begini, Imam Syafi'i faham begini, Imam Malik faham begini, Imam Abu Hanifah faham begini. Sebab itulah ada perbezaan pendapat, ada mazhab dan sebagainya. Jadinya kalau kita dengar ustaz sebut mengajar dan disebut dalil dia kata mungkinlah ustaz ni dia belajar daripada kitab ni, guru dia begini dia punya kaedah dia, fahaman dia. Yang ni begini juga. Ini semua adalah perbezaan pendapat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sebut, perbezaan pendapat dari kalangan umatku adalah rahmat.
yang berbeza pendapat salah, dia dapat satu pahala kerana dia ada ijtihad berdasarkan ilmu dia. Yang berbeza pendapat tapi betul dia dapat 2 pahala. Dua-dua dapat pahala dan dua-dua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulanglah mana yang kita selesa. Yang keenam, jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pandangan, maka ia menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Yang ni dia tak bercakap, dia tunjuk muka tu. Dia berkerut tu kan. Ustaz mengajar dia berkerut muka. Betul. Itu kalau orang berkerut muka tuan, dia body language ni isyarat kepada apa yang tu buku dalam hati. Sebab tu body language ni penting. Kalau orang tu berkerut, datang dengar dengan begini tuan, menyandar. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia betul ke dia cakap ni apa kan? Betul ke apa? Muka berkerut. Berkerut ni tanda kita berfikir. Betul ke tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sampaikan sesuatu, dia orang merenung ni lain. Merenung, maknanya dia ambil fokus. Tapi kalau dia berkerut kepala begitu, maknanya dia sedang berfikir. Orang tu sampaikan tu dia sedang proses. Betul ke orang ni cakap? Itu dengar macam lain. Itu pun termasuk dalam isyarat bahawa dia sedang menunjukkan bahawa apa yang guru tersebut sampaikan ada problem. Maknanya tak betul ke ataupun dia kurang faham ke dan sebagainya. Yang ni pun termasuk dalam kalangan adab. Kerana apa? Kerana guru bila dia mengajar, dia nampak semua. Dia nampak dia dekat keliling ni. Anak murid dia tak perasan, tapi guru tu walaupun nampak mata dia kiri kanan, tapi dia nampak muka, reaksi wajah orang-orang yang rasa macam dia tidak berpuas hati atas apa yang disampaikan. Sebab tu saya pecah rahsia sikit. Guru-guru ni, ustaz-ustaz ni, ada tempat yang disuka, ada tempat yang dia tak bersuka. Dia bergantung kepada audience dia. Ada tempat yang dia rajin datang. Ada tempat dia kalau macam saya lah, kadang-kadang ada tempat yang kita memang seronok datang. Adiniah ni memang seronok lah datang, sebab tu rajin nampak muka saya sini. Ada surau yang dia kata, kalau dia tak remind saya tak datang. Dia tak remind. Kalau surau lain yang kita suka datang, dia terlupa remind, kita tanya, jadi tak kuliah ni? Dah jadi, datang ustaz. Kalau surau tu kita pun tak berapa seronok kadang-kadang kan. Ada surau-surau yang kita tak berapa seronok datang. Sebab apa? Sebab yang duduk kat situ semua terlalu cerdik pandai sangat. Semua terlalu cerdik pandai, pegang jawatan-jawatan tinggi. Dia pandang kita tahu pandangan orang ni macam mana pada kita kan. Dia tengok kita tu semacam gaya dia tu budak muda ni nak mengajar ke apa semua kan. Kita tengok tu tahu. Jadi kalau begitu kita pun rasa tak seronok datang. Kata tu saya cakap isteri saya, ada kuliah malam ni? Kalau Haji tu bagi tahu adalah kuliah. Kalau Haji tu buat senyap, saya pun buat senyap juga lah. Tak bagi tahu tak datang kuliah. Gitu, jadi tidak seronok di situ. Ada tuan-tuan, banyak tempat begitu. Sebab tu saya suka mengajar surau-surau biasa-biasa. Surau-surau taman biasa, surau flat. Saya suka mengajar surau-surau flat, surau-surau PPR. Ni orang biasa-biasa, kita pun senang sembang dengan dia. Tapi kalau surau yang terlalu educated sangat ni, pun payah juga kadang-kadang kan. Jadi tidak seronok kita kat situ. Sebab dia apa? Dia menunjukkan dia tahu lagi daripada kita tu. Tak apalah, dia tahu tak apalah. Pergilah cari ustaz lain yang lagi tahu daripada dia kan. Baik. Jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang duduk tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Berbisik-bisik ni pun termasuk daripada adab. Termasuk daripada adab kita belajar dan juga kita berkawan. Bila kita berkawan pun sama juga. Berbisik-bisik ni menunjukkan kita sedang sampaikan sesuatu yang orang tak nak bagi orang tu tahu. Sebab tu Nabi larang kalau ada 3 orang, kita bertiga, jangan kita berbisik 2. Kita berkawan keluar 3 orang. Duduk makan kedai mamak, barakat. Tiba-tiba ada satu sembang-sembang tu kita bisik kawan sebelah kita. Kawan kita duduk depan meja je. Tapi kenapa berbisik? Kawan depan ni mesti akan tertanya-tanya. Apa sebenarnya jadi cerita ni? Sampai tak nak bagi aku dengar ni. Benda tu akan terdetik lah hati kita kan. Dia kata tanya apa bisik apa benda? Adalah dia kata, adalah benda dia, ada dia tak boleh cerita dia kata. Begitu juga bila kita mengajar orang duk bisik. Belakang bisik, sekejap bisik. Seolah-olah kita merasakan orang tu tengah komen kita. Ustaz ni sebut tak betul ni kata. Dia jadi adab tu tidak cantik, menyebabkan orang yang mengajar ni tadi akan terasa hati. Bila guru terasa hati, hilang berkat ilmu tuan. Bila guru terasa hati, hilang berkat ilmu. Sebab tu nak sebutnya, saya tengok sahabat-sahabat, kawan-kawan ni, kita dah lalui proses belajar ni apa semua kan. Jumpa guru, tengok kawan-kawan ni perangai macam-macam waktu belajar dulu. Kita nampak tidak sebab itulah tidak semua kawan-kawan kita yang belajar madrasah jadi ustaz. Tak semua yang belajar agama, belajar madrasah apa semua ni jadi ustaz. Tak semua jadi tuan-tuan. Hanya yang beberapa sahaja dalam tu yang boleh yang jadi mengajar. Bahkan yang dulu duduk dalam kelas tu pun bukannya kaki rajin sangat pun yang boleh jadi ustaz ni kadang-kadang. Bukan rajin sangat pun, bukan yang jenis excellent sangat. Tapi saya perasan yang jadi orang ni adalah orang yang hormat guru dia.
yang hormat guru dia, yang salam guru. Memang dia muliakan guru dia. Yang tu nampak gaya sikit jadi ustaz. Ada seorang kawan saya ni nakal sungguh waktu belajar. Tak nampak gaya jadi ustaz dia ni. Daripada kawan-kawan ni, tak nampak gaya dia ustaz. Imam besar sekarang. Tak sebutlah nama siapa, tapi imam besar sekarang. Satunya walaupun dia nakal, tapi bab belajar ni dia muliakan guru dia, hormat guru dia, tak pernah bantah cakap guru dia. Tapi luar daripada tu memang dia nakal sungguh betul dia ni. Tak nampak gaya jadi ustaz. Jadi imam besar sekarang dia ni. Nampak? Ni sebab tu kita kata keberkatan ilmu. Bahkan saya pernah dengar ada satu ucapan daripada seorang pelajar cemerlang, tahun bila saya tak ingatlah, tapi dia non-Muslim, di India, non-Muslim. Orang tanya dia soalan, dia kata apa formula boleh dapat keputusan cemerlang, SPM kalau tak saya masa tu. Dia tanya apa formula. Dia pun sebut benda yang sama. Dia kata hormat guru, dia kata. Hormat guru ni punca dapat keberkatan dan kita mudah untuk dapat apa yang guru tersebut sampai. Maknanya orang bukan Islam pun faham benda yang sama juga, kena hormat pada guru. Bila hilang hormat pada guru, maka ilmu yang kita dapat tu tidak berkat. Bila tidak berkat tu yang kadang-kadang pandai-pandai tapi tidak jadi orang. Pandai-pandai tapi ilmu tersebut dia tidak boleh nak mengajar orang. Ramai tu saya jumpa kawan-kawan saya, halim dia ni, pandai ilmu, tapi dia tak boleh nak mengajar. Dia faham diri dia okeylah. Kalau kita tanya apa semua dia boleh jawab, tapi dia nak mengajar depan orang ramai dia tak boleh. Ini satu kerugian orang yang Allah Taala beri ilmu kepada dia, tapi ilmu tersebut tidak dapat dimanfaatkan kepada orang ramai. Banyak sebab dia. Lepas tu adab dengan guru ni sangat jaga. Imam Syafi'i rahimahullah sangat menjaga adab dengan siapa dia menuntut ilmu daripada orang tersebut. Bahkan satu hari Imam Syafi'i sedang gunting rambut. Bila gunting rambut, ada seorang Arab Badui datang. Imam Syafi'i bangun. Orang Arab Badui ni bela kambing tengah padang pasir je, orang asli biasa je. Tapi Imam Syafi'i bila nampak orang datang, Imam Syafi'i bangun, hormat pada dia. Orang tukang gunting rambut tu tanya, yang pergi hormat ke Badui ni kenapa? Dia kata aku pernah belajar ilmu daripada Arab Badui ni. Dia kata ilmu apa? Ilmu untuk kenal anjing yang biasa dengan anjing yang dah balik, anjing yang kanak-kanak lagi dengan anjing yang dah balik, dia kata, yang dah dewasa. Dia kata apa perbezaan dia? Ni ilmu tonton juga. Anjing yang belum dewasa lagi, yang belum balik lagi, dia kencing macam biasa, kencing macam kucing gitu. Tapi anjing yang dah dewasa kan kencing angkat kaki. Tu beza dia. Kalau anjing kencing angkat kaki, dia dah balik dah tu. Dia dah lepas SPM agaknya tu, anjing tu. Dia dah dewasa. Tapi kalau anjing tu kencing macam kucing tu, anjing tu budak-budak lagi. Dia sekolah lagi anjing tu kan. Dia tidak balik lagi. Ni ilmu dia. Jadi kan Imam Syafi'i sebab nak belajar bab anjing ni pernah belajar daripada orang Badui. Kerana orang Badui ni beli anjing untuk jaga kambing tengah padang pasir. Jadinya dia biasa dengan anjing ni. Jadinya bila Imam Syafi'i belajar daripada dia, dapat ilmu walaupun sikit dalam bab anjing. Imam Syafi'i menghormati orang tersebut walaupun dia Arab Badui biasa. Sebab itulah kita tidak pelik Imam Syafi'i menjadi ilmuwan yang hebat. Bahkan ilmu dia diberkati. Kita guna ilmu dia sampai hari ini dia dapat pahala. Bahkan dia hidup sekitar tahun 150 Hijrah. Berapa lama dengan kita? Hampir 1300 tahun beza Imam Syafi'i dengan kita. Tapi ilmu tersebut digunakan sampai segini. Kenapa? Kerana salah satu faktornya dia menghormati guru dan memuliakan guru dia. Jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang sembahyang. Macam itulah. Maknanya dia dengar dengan tawajuh, dengan penuh perhatian atas apa yang guru dia sampaikan. Dia dengar betul-betul. Kadang-kadang kita terlalu khusyuk sangat, dia dengar terantuk kepala ke bawah kan. Tu khusyuk sangat tu. Gitu. Tu betul-betul khusyuk sampai masuk alam sebalik mata. Hilang tu. Alam sebalik mata hilang tu. Kalau mana duduk dengan tawab dengan adab. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok antara guru di Malaysia ni yang kita kata yang sangat menekankan adab, dia mendidik sebenarnya, menekankan adab ketika menuntut ilmu, terutama ilmu agama, adalah Syekh Nuruddin Al-Banjari, tuan-tuan. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kadang-kadang saya sendiri pun kalau dengar kuliah dia tak berani duduk dekat-dekat, duduk jauh-jauh. Kadang-kadang kita ni nak terbersin lah, nak duduk begitu lama-lama, kita ni kaki pun kadang-kadang kebas juga lama, badan dah berat kan. Jadi kan goyang sini kan kena sound direct kan kita ni. Tapi sebenarnya dia sedang mengajar adab kepada anak murid bagaimana untuk menuntut ilmu yang betul, duduk dengan betul, jangan banyak. Kalau kita tengok kuliah-kuliah macam dulu dia akan tegur, kaki jangan begini, kitab angkat atas sikit. Itu semua adalah pelajaran adab supaya anak murid tersebut dapat keberkatan ilmu. Kita ni ada satu benda lagi, iaitu nak berkat ilmu, bukan sekadar dapat ilmu. Kalau kita belajar dalam ilmu
ilmu akademik ni dia ada knowledge transfer kan, level of knowledge transfer. Kalau kita pergi kursus tu, sepatutnya ujung dia kena buat assessment, penilaian. Orang dia pergi kursus dia dapat apa? Daripada dia tak tahu, kemudian lepas balik kursus apa dia tahu? Maknanya dapat nilai level of ilmu yang disampaikan kepada anak murid tu, level of knowledge transfer. Itu dalam ilmu barat. Tapi Islam dia ada satu lagi, knowledge transfer dengan juga berkat transfer. Keberkatan orang dapat banyak ke tidak daripada ilmu tersebut. Bila dapat berkat, insya-Allah ilmu yang dia dapat sikit tu dia mudah amalkan dan dia mudah sampaikan kepada orang lain. Duduk dengan beradab, seolah-olah kata Imam Ghazali macam tengah sembahyang. Mana duduk betul-betul gitu. Orang dulu lagilah tuan-tuan, belajar lagi lama daripada kita. Kita paling lama pun 1 jam tuan-tuan. Orang dewasa kalau belajar dalam ilmu bagaimana nak bagi learning tu efektif. Orang dewasa 1 jam dia boleh tahan. Lebih daripada tu mulalah datang gout lah, datang buasir lah, datang sakit pinggang, kudih buta, semua datang lepas tu. 1 jam tu semula sakit pinggang, tengok ni apa semua. 1 jam pertama dia boleh khusyuk. Sebab tu saya kuliah subuh pun saya letak limit maksimum pukul 7. Saya punya KPI saya matahari naik. Kuliah subuh, matahari naik, cerah je, saya stop kuliah subuh. Tak kira lah pukul apa pun, stop kuliah subuh. Kenapa? Lebih daripada tu, orang akan tak senang. Dia kata, Ustaz seorang lagi kuliah sampai dekat pukul 8. Dia kata, tu ustaz lain tak apa. Sampai pukul 8 pun, confirm tak dengar sampai habis pun. Ujung tu dah gelisah dah. Duk fikir pagi ni nak sarapan apa, lambat ni habis lah nasi kerabu kat kedai tu kan. Habis lah apa semua kena beratur panjang. Dia tak senang dah tuan-tuan. Jadinya 1 jam. 1 jam ni, itu maksimum orang kita boleh belajar. Tapi orang dulu belajar dengan guru berjam-jam. Berjam-jam tu duduk dengan tawaduk, dengan beradab depan guru dia. Masya Allah, hebat orang dulu. Sebab tu orang dulu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Bahkan para sahabat, tuan-tuan kalau baca hadis, Nabi SAW khutbah kadang-kadang daripada pagi sampai ke petang. Nabi khutbah mengajar tu daripada pagi sampai ke petang. Nabi mengajar, berhenti. Kemudian Nabi solat, kemudian Nabi sambung lagi, Nabi solat, Nabi sambung lagi, sampai begitu. Tapi para sahabat boleh duduk dengar di hadapan Nabi SAW. Bahkan para sahabat boleh menghafaz apa yang Nabi SAW sampai, dan cerita hadis tersebut diriwayatkan sampailah ke zaman kita ni. Ni hebatnya orang dulu. Jangan ia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih. Kalau kita jemput Tok Guru datang, kan, Tok Guru tu datang dia jauh kadang-kadang. Yelah, saya tak apalah dekat Seri Kemangan, tak jauh sangat pun. Dia lambat tu sebab jam je. Biasalah kita ni Lembah Kelang. Kadang-kadang kita jemput ceramah tu datang dia jauh. Datang daripada Perlis ke, daripada Kedah ke, datang untuk ceramah kat tempat kita ni. Bagi dia rehat dulu kadang-kadang kan. Bagi dia rehat dulu. Jangan orang tu turun kereta tanya soalan. Ustaz, saya ada soalan kat ustaz ni. Jadi penat lah orang tu, kesian ke dia. Bagi dia rehat dulu. Kemudian kalau dia bagi peluang time ceramah, tanyalah time macam tu kan. Time dia rehat, time tengah dia makan semua, kita tak tahu, mungkin dia tak makan daripada tadi. Kadang-kadang orang yang ceramah ni, kadang-kadang dia tak nak makan dulu. Sebab makan dulu jadi berangin lagi. Makan jadi berangin, ceramah jadi tak cukup nafas. Jadi tak cukup nafas, kejap-kejap tiba-tiba terasa nak buang angin pula, tiba-tiba nak buang air besar pula rasa. Jadi ini kadang-kadang dia tak makan dulu. Jadi mungkin dia habis tu makan, dia nak pergi makan. Jadi bila makan tu jangan tanya soalan lah kat dia. Kesian dia kadang-kadang kan. Tanya kat saya tak apa, sebab saya dah biasa makan, tak ada masalah kan. Dekat-dekat je. Ni yang jauh-jauh ni datang-datang. Kesian dia tengok kan, ustaz-ustaz popular. Ustaz popular, tuan-tuan jangan jumpa dia. Jadi bila jumpa tu sibuk nak bergambar lah, nak tanya soalan lah. Kadang kita tengok, kita ni duk makan dengan dia sekali, kita licin dah minggat. Ustaz ni baru makan satu soal, oh dia datang nak bergambar, kena senyum sekejap bergambar. Baru nak makan, jap orang tanya soalan pula. Jadi baru nak makan orang minta sign buku pula, apa autograf apa semua kan. Jadi kesian ke dia. Ni pun termasuk dalam adab. Kalau boleh kita bagi dia masa dulu untuk dia makan, untuk dia. Kemudian bergambar lah lepas tu kan. Nak sign buku lah lepas tu. Kesian dia. Baik. Mana? Apabila gurunya berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Ini memuliakan guru, menghormati guru. Bila guru berdiri, dia pun berdiri. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majlisnya. Maknanya bila nak tanya dalam majlis. Kalau guru keluar daripada majlis, jangan pergi tanya soalan dekat orang tu nak keluar tadi. Termasuk dalam adab yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Tak nak bagi mengganggu guru tu.
Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga dia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Ini pun sama juga, tanya soalan tengah jalan. Tanya sampailah ke jalan. Kata Imam Ghazali, biarlah soalan tu sampai dia ke rumah dia, sampai ke tempat dia duduk ataupun sampai ke rumah dia, barulah tanya soalan. Jangan ia jahat sangka terhadap gurunya. Ni kita kata yang dalam perjalanan ni hari ni. Kalau dalam kereta lah kadang, dalam kereta kan. Macam kita naik Grab. Kadang-kadang kan Grab sekarang boleh pilih sama ada nak silent driver, apa? Maknanya kita tak nak bercakap dengan driver tu, kita nak diam je. Bagus juga ada begitu. Kadang-kadang kita penat, kadang kita travel kan penat sana sini kan. Jadi kita turun airport tu, kita nak balik rumah tu kita nak rehat je, kita tak nak dengar dah orang bercakap dalam kereta, dah penat dah bercakap ni kan. Kadang driver tu pula banyak tanya pula, dia cerita itulah, cerita inilah, kemudian dia tanya soalan pada kita ni nak rehat dalam kereta jadi tak sempat rehat kerana terlalu banyak sangat orang tu bercakap dengan kita kan. Macam itu saya balik hospital kena denggi tu, jadi balik naik Grab. Balik naik Grab orang tu banyak tanya pula, sakit apa masuk hospital? Denggi. Saya dulu kawan mati kena denggi tu. Aduh. Kita ni baru nak baik denggi, dia cerita kawan dia mati kena denggi. Hilang separuh semangat hidup dengar tu. Begitulah adab juga dengan guru. Kadang-kadang dalam perjalanan dia nak rehat kan, dia nak tenangkan fikiran sebelum ataupun selepas majlis. Dah cakap ceramah ni penat tuan. Cakap ni penat. Nampak bercakap pompek depan ni, tapi letih. Satu hari kalau ada 3 ceramah, letih habis. Balik tu menyarak tu kata kena penat. Ni kadang-kadang bayangkan kalau penceramah luar ni, dia bukan 3 ceramah tuan. Satu hari mungkin 5-6 ceramah. Dan bukan dekat-dekat, dia ceramah jauh-jauh. Yang penceramah hebat-hebat ni jauh-jauh. Dah kalau orang duduk dalam kereta tu asyik tanya soalan je. Ni macam mana ajab sembang apa semua kan. Orang tu akan jadi letih. Jadi ni pun termasuk dalam adab juga. Jadi kalau kita mengiringi asatizah yang hebat-hebat ni, kurangkanlah tanya soalan apa semua. Kita bagi peluang dia rehat. Kerana nak bagi kadang-kadang nak sampai tempat ceramah ni, kita kena tenang kepala dulu. Nak mengingat apa yang kita nak mengajar malam ni. Jadi kalau kita ni disibukkan dengan orang yang banyak bercakap, dia distract kadang-kadang. Jadi bila sampai tu kita tak boleh nak fokus, nak ingat balik apa yang kita nak sampaikan pada malam tersebut. Tuan-tuan, dulu saya pernah jadi kru. Waktu saya muda dulu lah, waktu tak sibuk habis belajar dulu, pernah jadi kru untuk Dr. Zakir Naik punya tour kat Malaysia. Pernah jadi kru tolong-tolong biasa-biasa lah tuan-tuan, bukan kru utama pun, kru caitik yang bawah lah je. Bawa habis belajar. Dr. Zakir Naik punya style, 1 jam sebelum ceramah dia akan hilang. Handphone tak dapat kontak, apa semua tak dapat kontak, tak tahu dia kat mana. Memang style dia begitu, 1 jam. 1 jam ni dia akan tenangkan diri dulu, dia akan relax, tenangkan diri dulu. Sebab dia nak fokus apa yang nak sampaikan. Lagilah dia nak banyak mengingat. Dalam ayat Quran lain, Bible lain, kitab Veda lain, kitab Purana, kitab macam-macam nak sebut kan. Jadinya dia kena tenang 1 jam. Baru dia akan muncul dekat majlis tu, baru dia akan muncul. Itu style. Memang begitu tuan-tuan. Bagi orang yang mengajar ni, dia perlukan waktu untuk dia bertenang. Barulah dia boleh sampaikan nanti dalam keadaan yang teratur, poin dia cantik. Kenapa? Dia dalam keadaan tenang dan bersedia. Tapi kalau dia kelang kabut, dia tak dapat nak fokus nanti. Jangan ia jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya, bukan menyalahi agama. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahsia segala perbuatan. Dalam hal ini, hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa bagi Nabi Khidir alaihi wassalam, seperti mana disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Maknanya jangan sangka buruk pada guru. Walaupun kita nampak guru tu dia ngajar lain, tapi dia buat lain. Guru tu dia ngajar lain, dia buat lain. Maka kita tak tahu apa yang, tapi benda ni bukan menyalahi syarak, tapi dia menyalahi syarak haram lah, tak boleh lah. Ini menyalahi apa yang diajar. Contoh kita kata minum diri dia makruh. Jadi ustaz kata ngajar kau main minum ni kena beradab duduk. Tapi hari tu kita ternampak, ustaz ni minum diri. Dia kata, apalah, teruk ngajar lain, cakap lain. Dia tidaklah menyalahi syarak, dia cuma makruh je. Tapi kita sangka buruk. Boleh jadi hari tu kaki dia terseliuh ke apa, dia tak boleh lipat kaki ke apa, ataupun dia ada sakit pinggang ke apa, dia tak boleh duduk pada waktu tersebut, maka dia terpaksa minum diri pada ketika itu. Jadi kita kena bersangka baik. Kita tidak tahu apa yang sedang berlaku, terutama bila bab guru ni kan. Kena jaga guru. Tengok, orang yang taat pada guru berpuluh tahun, dapat timbalan Perdana Menteri. Jadi dia TPM. Hormat pada guru dia kan. Faham tak? Tak faham tak apa. Baik. Seperti mana perkataan Nabi Musa bagi Nabi Khidir alaihissalam. Tuan-tuan, cerita dalam surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi.
Nabi Musa ni, seorang tanya pada Nabi Musa AS, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim sekarang ni, yang ada atas muka bumi sekarang ni, siapa paling alim? Dan memang menjadi betul apa Nabi Musa cakap, aku orang yang paling alim sekali. Sebab memang kalaulah Nabi ada di zaman tu, Nabi adalah orang paling alim sekali daripada kalangan manusia yang ada pada ketika itu. Jadi Nabi Musa bila orang tanya soalan, dia pun kata, akulah yang paling alim. Maka disebabkan tu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Musa, tidak ada lagi alim daripada engkau. Iaitulah kebetulan di zaman Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah seorang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang hebat pada dia. Maknanya ilmu Nabi Khidir melebihi Nabi Musa alaihissalam. Semua Nabi-Nabi boleh cakap aku paling alim kecuali Nabi Musa, kerana zaman dia hidup Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir lebih alim daripada dia pada ketika itu. Maka menyebabkan kalau kita baca Suratul Kahfi dan tafsir Suratul Kahfi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pergi menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam, iaitulah pergi jumpa dekat Majma'al Bahrain, tempat bertemu dua laut dekat situ. Maka di situlah duduk Nabi Khidir alaihissalam. Kan Nabi Khidir kata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hei Khidir, kau nak belajar daripada aku, kau takkan dapat sabar dengan aku. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tapi Nabi Musa kata, tak apa, aku nak juga belajar dengan kau. Nabi Khidir kata sekali lagi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau takkan dapat sabar dengan belajar dengan aku ni. Akhirnya kita tengok bagaimana apa yang dibuat oleh Nabi Khidir alaihissalam dipersoalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kan betul. Akhirnya Nabi Khidir kata, kan aku dah cakap kau takkan boleh sabar dengan aku. Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan sebab apa dia buat. Nampak benda tu Nabi Khidir buat nampak macam salah, benda tersebut nampak macam buruk, tetapi Nabi Khidir ni Allah Ta'ala beri pengetahuan lebih kepada dia, menyebabkan dia tahu apa yang dia buat tu ada hikmah di sebaliknya yang Nabi Musa AS tidak tahu. Qala akhraqtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, apakah engkau rosakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Maka hendaklah ia mengerti sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu, kerana ia hanya memandang hukum pada zahir, pada sisinya sahaja. Yang keempat, masuk bab seterusnya, iaitulah adab-adab dengan ibu bapa. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapa ialah yang pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Ini dengan ibu bapa lebih-lebihlah lagi ada adab yang perlu dijaga. Kalaulah dengan kawan, dengan guru pun ada adab, ini dengan manusia yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mengajar kita daripada kita tidak tahu apa-apa kepada kita kenal kehidupan dunia ni, maka kita perlu menghormati dan memuliakan mereka lebih lagi. Seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, ayyul a'malu ahabbu ilallah. Apakah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha. Nabi sebut bahawa solat pada awal waktu. Kemudian qala summa ayyu, apa lepas tu yang Allah SWT suka? Birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa, jaga adab kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa tersebut adalah seorang yang kafir, tetap kena menjaga adab dan kena memuliakan mereka. Apakah adab-adab yang termasuk dalam kalangan yang diajar oleh Imam Ghazali untuk kita jaga? Yang pertama, hendaklah ia mendengar segala perkataan ibu bapa dia, kena taat ikut apa yang diajar, yang disebut, yang diperintahkan oleh ibu bapa, selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak. Ini kita jaga. Kenapa? Kerana la ta'ah li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat. Selain daripada tu kita boleh taat. Tapi kalau mak ayah kita sebut bahawa perkara-perkara ataupun suruh perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, kita tak boleh ikut. Tapi selain daripada tu kita boleh ikut. Tidak ada masalah untuk taat pada ibu bapa. Cumanya di zaman sekarang ni, ibu bapa pun kena bijak juga, kena cerdik juga. Janganlah sampai kita terlalu rigid sangat. Dia zaman berbeza. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeza. Kan Sayyidina Umar Al-Khattab sebut bahawa didiklah anak kamu ikut cara zaman dia. Kerana zaman kita dulu, kalau kita nak mendidik anak macam mak ayah kita ajar kita dulu, tak jadi tuan-tuan, tak jadi zaman tu dengan zaman kita. Macam dululah, dulu orang mengajar ngaji boleh pakai rotan, sebab tok guru ajar ngaji garam ke main, kalah warden penjara yang ajar ngaji ni.
Tapi orang tetap belajar ngaji juga, tak takut. Cubalah menangis-nangis pun datang juga ajar ngaji. Kenapa? Karena kalau tak datang ngaji balik rumah, mak ayah tu sebat lagi teruk daripada tok guru ngaji tu. Jadi datanglah juga ngaji tuan-tuan. Hari ni boleh buat begitu tuan. Tak mengajar ngaji pakai rotan hilang tuan. Tak datang nak murid. Besok tok guru tunggulah 2-3 jam orang tak datang kan. Ataupun kalau sebat, mak ayah pula datang rotan sebab ustaz tu pula kan. Mak ayah datang bawa rotan lagi besar duk sebab ustaz tu. Tak boleh tuan. Zaman dulu dengan zaman sekarang tidak boleh sama. Jadinya bila kita walaupun di sana adab seorang anak kena ikut kata mak ayah, tapi janganlah guna kuasa veto sangat. Sekarang ni dia kena ada tolak ansur, kena consider banyak benda, kena ada psikologi juga dengan budak-budak ni kadang-kadang. Sebab apa? Kalau tak nanti dia memberontak. Di zaman dulu budak-budak ni, kita lah zaman budak-budak dulu kita tongong je kita ni dulu tak tahu benda kan. Manalah dapat akses kepada banyak maklumat. Jadi apa orang cakap tu lah kita dengar, kita tak tahu. Sekarang budak-budak maklumat di hujung jari. Janganlah duk ni ke dia kan. Dia tahu apa benda semua ni. Jadinya disebabkan tu zaman sudah berbeza, jangan dia tidak boleh guna one way communication. Keras tak? Kita kena consider, tengok keadaan dan sebagainya. Jangan kita jadi ibu bapa yang Nazi. Nazi dia jadi macam Hitler dia jadi kat rumah tu kan. Dia tinggal kat rumah, dia tak suruh anak dia angkat tangan begini je kat dia. Tapi kat rumah dia memang strict. Dia memanglah begitu tuan-tuan, tapi anak-anak ni memberontak. Saya jumpa bila kita tengok budak-budak asrama ataupun kita duduk asrama, bahkan ada kawan-kawan yang kadang cuti tak nak balik rumah. Dia balik rumah kawan dia apa semua. Kita cuti tak sabar nak balik rumah, dia tak nak balik rumah. Dia balik rumah kawan dia, nak pergi sana, nak pergi sini. Kenapa? Kerana kat rumah dia suasana yang tak seronok bagi dia. Jadi payah begitu kan. Dan jangan terlalu keras ni sampai kadang-kadang anak dewasa. Bila dewasa, ada orang yang dikurniakan anak yang baik. Anak dia memang dengar sungguh mak ayah dia cakap apa. Suruh A, suruh B, suruh kahwin dengan orang ni, dia kahwin dengan orang ni, suruh kerja ni, suruh berhenti kerja. Dia ada orang begitu, memang anak dia baik. Ada orang anak dia tak dengar kata pun, tak makan saman pun. Kebanyakannya begitulah. Tapi ada orang yang dikurniakan anak baik. Cuma jangan sampai bila dia dah dewasa ni, kita kena bagi peluang untuk dia belajar buat decision sendiri dalam hidup. Lebih-lebih lagi anak lelaki ni, dia akan buat keputusan banyak dalam hidup dia. Dia akan jadi ketua keluarga. Jadinya kita kena latih anak lelaki ni belajar buat keputusan dia sendiri. Dan kalau dia salah, kita jangan marah dia. Dia belajar consequence, kesan daripada keputusan yang dia buat. Dah dia buat begitu, tak apalah. Dah abang pilih keputusan itu, bila dapat begini, kan kita dah belajar apa yang kita buat, kita kena tanggung lah. Jadinya dia akan belajar untuk buat decision sendiri. Banyak orang hari ni, dia tidak ada kemahiran untuk jadi decision maker, buat keputusan. Dia tak pandai. Bahkan keputusan dalam hidup pun tak pandai. Kenapa? Kerana dia dah terbiasa apa-apa mak dia tentukan. Buat begini. Lagi bahaya kalau yang tentukan tu mak. Lagi bahaya. Bukan ayah. Ayah ni okey lagi lah kan. Mak yang jadi ketua dekat rumah. Ayah, dia tak kisahlah ikut mak kau lah. Bahaya begitu. Biar kita orang lelaki yang buat keputusan kan. Dan saya nak sebut tadi, sebab apa saya kata kalau anak dah dewasa, jangan masuk campur. Kadang-kadang dia terbiasa anak dia dengar cakap dia, sampai anak tu dah berumah tangga, dia masih masuk campur lagi. Banyak jadi kes begini. Bahkan dalam kadang kawan-kawan saya pun jadi begitu kadang. Tengok kes bercerai, ada kawan-kawan yang kita kenal bercerai. Bercerai sebab apa dia kata? Bukan baik tu. Tak, dia kata ikut cakap mak sangat. Apa semua mak masih buat keputusan. Jadi dia tak boleh nak jadi buat keputusan sendiri dalam rumah tangga dia tuan. Ni satu benda yang tak berapa cantik kalau kita biar begitu. Walaupun anak-anak kena taat apa yang ibu bapa sebut. Baik. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapa berdiri kerana menghormatinya. Yang ni kalau ada orang yang buat begini memang hebatlah. Tapi inilah adab dia kot kan. Maknanya kalau kita tengah baring kat rumah, ayah kita masuk rumah, balik rumah, kita kena berdiri patutnya hormat ayah kita. Sekarang ni kalau jawab salam, senyum kat ayah tu mungkin hebat dah tu. Tolong buka pintu kat ayah mungkin hebat dah tu kadang-kadang kan. Dan kita balik, dia menyandar, macam tak ada apa jadi kan. Dia biasa begitu. Ini adab yang kena jaga. Hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya, janganlah ia berjalan di hadapan keduanya. Jangan biar kita berjalan letak mak ayah kita depan, jangan kita duduk depan. Kecuali kita nak tunjuk jalan, tu lain lah kan. Kita bawa mak ayah kita berjalan, terpaksa lah duduk depan, tak boleh dah begitu. Tapi duduk depan ni maksud dia kita membelakangi mak ayah kita dalam perjalanan kita, ataupun kita membelakangi dia dalam urusan hidup kita. Maknanya apa-apa kita buat dulu. Tidak begitu. Dia cantik juga dalam hidup ni, walaupun kita ni buat keputusan sendiri, tapi minta juga pandangan mak ayah untuk dapat keberkatan dalam hidup kan. Minta pandangan, bagi tahu mak ayah dulu. Sebab apa? Doa daripada
terutama seorang ibu ni, dia akan sangat powerful, banyak powerful. Dia ada benda-benda kecil-kecil kita buat hari-hari, ada orang nak bagi tahu mak, bagi tahulah, baguslah begitu. Tapi kalau benda besar kita nak buat, kita nak pergi musafir, kita nak sambung belajar, kita nak sebut mak ayat nanti besok nak pergi sini nak buat begini-begini, minta doa. Ini bagus. Kenapa? Kerana doa seorang ibu ni sangat powerful, sangat kuat. Dan kalau kita buat keputusan, kita dapatkan pandangan mak ayah kita, walaupun pandangan kita ada jawapan kita, tapi dapatkan pandangan ni untuk dapat keberkatan dalam keputusan yang kita buat tadi. Janganlah ia mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara keduanya. Yang ini memang tidak boleh. Mengangkat suara tinggi lebih kepada kedua ibu bapa, termasuk dalam anak yang derhaka, orang yang meninggikan suara. Cakap dengan mak ayah, cakap perlahan. Cakap dengan nada biasalah, bukan seperti mana kita cakap dengan kawan-kawan. Nada kena jaga. Kalau meninggi suara, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini disebut oleh Allah Taala dalam Quran Karim. Jangan kamu berkata kepada keduanya uff, yakni ish. Wala tanharhuma, jangan kamu meninggi suara menengking mereka, wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia. Kadang-kadang kita nampak ada orang tinggi suara pada ayah dia. Ayah, rupanya ayah dia tak dengar, pekak. Itu lain cerita lah. Ayah dia ni memang pekak yang grade A punya. Dia pekak, ada pekak ni ada level juga tuan-tuan. Pekak ada level, buta pun ada level juga. Yang tuan-tuan bila pergi pesatu orang buta, kita tengok ada orang ni boleh berjalan sendiri, kata pesatu orang buta. Rupanya buta ni ada banyak level. Ada yang buta sikit, tak nampak banyak, tapi ada nampak sikit, boleh dia berjalan. Tapi dia kategori buta juga. Sebab apa? Sebab 90% tak nampak. Ada 10% yang nampak sikit-sikit. Tu buta juga. Begitu juga pekak. Pekak ni ada level juga. Ada pekak yang minimum, ada pekak yang maksimum. Yang maksimum ni pekak badak. Ini memang tak dengar betul lah ni. Ni betul-betul tak dengar. Dia pekak yang minimum ni kadang tinggi sikit suara dia dengar. Ada orang yang pekak daripada lahir, ada orang yang pekak kemudian. Ada yang pekak, ada yang pekak dari lahir ni biasanya memang tak dengar betul lah. Ada yang pekak kemudian ni disebabkan faktor kesihatan dan sebagainya. Saya ada handle kes pekak ni untuk dapatkan bantuan kesihatan ni, bantuan alat hearing aid ni. Mahal hearing aid tu. Yang paling murah harga dia range dekat 12,000. Harga dia paling murah. Ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi sampai 20,000 apa semua. Dia boleh dengar. Ada yang dia boleh setting, boleh dengar sampai mana. Mana orang duduk kat luar ni dia boleh dengar. Dia punya frekuensi dia kuat. Ada yang dia boleh off. Kadang-kadang orang beletik dia off. Dia pun tak dengar, orang beletik apa dia diam ni. Itu dia pekak, dia kata ada kad pekak okey juga. Dia tak dengar. Dia macam-macam alat tu canggih. Boleh kita tengok, punya begitu level begitu kan. Level pekak ni. Tapi kalau ayah kita pekak tu tak apalah, kita naikkan suara. Itu sebab maslahat kita cakap dia tak dengar. Saya dulu, keluarga saya ramai juga ada yang tak dengar ni. Arwah atuk saya, Hasbullah bin Najib bin Husin. Tok Husin tu tak dengar sangat tu. Orang cakap lain, dia sambal lain. Orang cakap lain, dia sambal lain. Orang cerita lain, dia cerita lain. Tapi cerita duit, dia dengar. Dia kata kalau pergi mesyuarat, aku tak dengar orang mesyuarat kata. Tapi ujung tu ambil duit lepas mesyuarat, aku dengar dia kata. Bab duit dia dengar. Bab lain, dia tak dengar. Itulah kan. Ada seorang atuk saudara lagi. Yang ni memang maksimum saya sedang pekat. Sikit kurang sikit dia maksimum. Kita berbual-bual dia angguk. Betul-betul faham. Lagi dia gigi ambil keluar. Ambil majalah. Kata siapa minta majalah? Tadi kata dia minta majalah tadi. Siapa pula sebut majalah? Orang berbual pasal benda lain. Ada sekali tu lagi sadis tuan-tuan. Makan kuih raya. Makan kuih arwah dah semua. Makan kuih raya kecil-kecil ni. Makan kuih raya. Tak tahulah ada orang sebut perkataan batu ke apa. Kita tengah makan kuih raya, tiba-tiba dia baru lepas pembedahan batu karang. Dia keluar, dia balik masuk belakang. Dia keluar dengan paket batu karang ni yang dia bau bedah tuan-tuan. Berbau tuan-tuan, bau batu karang. Batu karang duduk kampung ni kencing tuan-tuan. Bau dia, dahsyat. Kita makan kuih raya ni jadi hilang selera nak makan kuih. Kerana dia tak dengar. Dia orang cakap lain, dia pergi sambal ke lain. Ini macam tuan-tuan dengar cerita, tengok cerita Piramli itulah kan. Cerita Piramli yang tak dengar. Lebih kurang gitulah tuan. Orang cerita lain dia sambal ke lain. Untuk orang begitu, mak ayah begitu tak apa, dia tinggi suara untuk maslahat. Tapi bukan kerana biadab. Kerana biadab. Saya jumpa depan mata saya tuan-tuan, orang yang biadab dengan mak ayah ni, saya jumpa. Dia dengan bahasa dia tu kita tergamam. Orang tahu gitu, ustaz. Kita duduk, ni lah duduk rumah ziarah kan. Anak dia tu mungkin dah terbiasa macam tu. Dia guna perkataan macam maki hamun kepada mak dia. Mak ayah dia depan mata saya. Mak dia segan tengok saya. Sebab dia tahu gitu ustaz. Dia segan tengok anak dia sebut begitu perkataan dengan mak dia. Perkataan tu saya
betul ke aku dengar perkataan dia tadi dia sebut kat mak dia dengan nada dia tinggi apa semua. Mak dia suruh buat ni, ada apa semua, ada benda urgent sikit. Dia marah mak dia dengan bahasa yang perkataan tu saya confirmkan dengan isteri saya. Dengar tak tadi dia sebut perkataan tu? Dia kata dengar, betul sebut perkataan. Takut saya salah dengar. Tapi memang dengan tak boleh begini tuan-tuan. Ni adab yang kita kena jaga. Dan benda ni kena lentur daripada kecil juga. Perkataan-perkataan anak ni biasa datang daripada perkataan ibu bapa juga, gaya bercakapnya. Dulu saya ngajar budak-budak ngaji dulu, masa tak sibuk lagi, tak banyak kuliah lagi, ngajar budak ngaji kat rumah tu. Dia ada yang budak-budak ni kasar bahasa dia. Kasar depan kita ustaz dia dengan kawan-kawan dia pun bahasa kasar. Biasanya kita kata ini datang daripada family dia. Kita tengok betul. Memang family dia pun guna perkataan kasar, marah-marah dengan dia. Jadi tak pelik anak dapat bahasa begini. Kalau dia dapat daripada kawan-kawan tu sikit sangat, dan kalau kita tegur dia, biasanya dia akan kurang perkataan tu. Biasalah budak-budak ni sebut kata-kata kanak-kanak ni biasa, tapi kuranglah tak dalam itu. Tapi kalau yang betul-betul kasar ni, biasa datang daripada keluarga yang kasar juga. Dia reflect bahasa tu dekat situ. Sebab tu kena hati-hati. Kalau kita biarkan, satu hari nanti anak tu akan menggunakan bahasa tu pada kita juga. Tak pelik. Kadang-kadang kita tengok kes-kes anak-anak derhaka ni kan, yang jadi dahsyat ni, kita boleh kata punca salah ibu bapa juga tidak cantas daripada awal, daripada kecil. Sebab dia biarkan begitu. Macam kita tengok cerita anakku Ustaz Ali Piramli lah kan. Gitulah cerita dia. Memang betul pun kehidupan begitu. Mana kalau kita nak anak tu hormat kita, menggunakan bahasa yang elok, waktu kecil tu kena betulkan dulu. Kalau dia dah besar, dia dah keras, kalau waktu tu baru kita nak betulkan, dah terlambat dah pada waktu tersebut. Dia dah biasa dengan benda begitu. Sebab itulah dalam bab solat pun Islam mengajar, suruh 7 tahun, kalau tak solat dah boleh sebat. Kenapa? Kerana daripada kecil nak kena latih. Kalau dah umur 17 tahun baru nak suruh semayang, payah dah, dia dah berat dah semayang itu. Sebab apa? Melentur buluh biar daripada rebungnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat kita manfaatkan dan dapat kita amalkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.